Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Ini yang panas sahabat-sahabat semua. Ramai banyak pihak ya yang begitu marah dan berang ya dengan kerajaan hari ini, khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, hanya kerana menyiasat Tun Dr. Mahathir, anak-anaknya, kroni-kroninya seperti Daim Zainuddin, anak-anak dan keluarga. Hari ini ya kita nampak begitu ramai yang tidak puas hati. Soalnya kenapa sahabat-sahabat semua ya mereka marah kepada Perdana Menteri, dan ada pula ya sanggup melagakan antara Perdana Menteri dan juga pihak istana. Jadi perkara ini yang saya ingin kongsikan kepada anda semua sahabat semua. Sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Pelik ada yang marah Perdana Menteri sebab siasat Tun Dr. Mahathir, termasuk kroni-kroninya sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini yang saya petik daripada Harapan Daily. Segala usaha kerajaan untuk menghukum mereka yang terlibat dalam rasuah, termasuk tokoh-tokoh terkemuka ya, dan juga mereka yang berpangkat tun, tidak harus dipersoalkan. Ya, apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau merasa pelik apabila ada setengah pihak yang mengkritiknya dan menganggap rasuah itu sebagai kejam dan usaha itu sebagai kejam. Apabila kita nak ambil tindakan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada yang marah. Kata mereka, Perdana Menteri kasar sangat, sibuk nak ambil tindakan. Dan Datuk Seri juga berkata, bagi saya katanya, ini aneh. Sepatutnya disokong, bukan senang nak siasat tuntun, siasat ketua-ketua kampung, senang siasat cikgu sekolah Tamil, senang, tapi siasat orang kaya yang curi duit tak mudah katanya. Oleh kerana kita nak jaga negara, jangan bagi orang curi harta rakyat. Kita akan buru penjenayah ini walau dengan apa cara sekalipun, katanya memetik bernama. Laporan portal itu lagi selepas melalui pelbagai kesukaran sebelum dilantik sebagai Perdana Menteri, Anwar tidak mungkin melupakan atau mengingkari janji berhikmat untuk setiap rakyat Malaysia, tidak kira bangsa dan agama. Setelah susah payah masuk keluar penjara, tak mungkin selepas ada jawatan saya lupa janji itu, kata Datuk Seri. Saya pernah katakan dahulu, mau jadi pemimpin di negara ini mesti siap dasar yang jelas. Anak Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan semua anak saya, katanya. Sekarang masa untuk terjemahkan tunai janji. Setahun sudah berlalu, kita baru adakan pemukiman, jadi kita akan tingkatkan usaha walaupun bukan mudah, ujar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu antara persoalan yang dinyatakan ya, kenyataan terkini daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang agak heran dan juga terkejut ya dengan segala kritikan, segala cemuhan yang mengatakan kononnya Perdana Menteri hari ini berdendam, Perdana Menteri hari ini kejam, kerajaan ini kejam, hanya kerana ya kerajaan hari ini mahu untuk melawan segala korupsi, mahu melawan segala rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa yang dilakukan. Segala kekayaan yang disiasat hari ini dipertikaikan. Malah ada yang mengatakan kononnya inilah antara kekejaman yang dilakukan ke atas musuh politik mereka. Itu antara kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, dilemparkan oleh mereka-mereka yang tidak berpuas hati. Ya, kenapa kerajaan hari ini begitu giat ya di dalam menangani isu gejala rasuah dan juga penyelewengan ini. Jadi agak mengherankan sahabat semua. Dan apa yang lagi pelik ya, dan apa yang lebih mengejutkan adalah sehingga mereka sanggup memprovokasikan, melagakan Perdana Menteri dengan pihak istana. Itu antara satu lagi kenyataan media yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Provokasi mengapi-apikan perkauman dan agama dimainkan sejak kempen pilihan raya yang ke-15 lagi. Sekarang ia memasuki fasa istana apabila cuba melaga-lagakan institusi istana dengan Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya Perdana Menteri menghina yang di Pertuan Agong. Agung tidak lagi mesra dengan PMX dan bermacam-macam lagi tuduhan yang dilemparkan, yang dijajah oleh cyber trooper dan juga pentaksub-pentaksub pembangkang.
Sebelum ini, di majlis perkawinan putra Matain Istana Nurul Iman menjadi mangsa fitnah, kononnya Perdana Menteri tidak dijemput ke majlis tersebut. Ya, kita tahu siapa yang membuat kenyataan itu, sahabat-sahabat semua. Tidak lain tidak bukan adalah Ratu Badak, Ratu Fitnah. Itu dia. Dan sedangkan jelas ya, PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke majlis tersebut bersama dengan istrinya Datuk Seri Wan Aziza. Mereka cuba memburukkan dan membina persepsi bahwa Perdana Menteri tetapi tanpa sedar telah menfitnah Yang di-Pertuan Agong. Semalam, mereka kaitkan pula dengan kontroversi moto Mahathir duduk di meja bersama Agong dan Permaisuri. Provokasi mengapa Mahathir duduk di meja utama tersebut bukannya PMX. Kononnya, Istana Negara pula tidak menjemput PMX untuk majlis santai itu. Mudah kan melahirkan persepsi dalam kalangan masyarakat yang tanpa disedari mereka sudah terpukau dengan api perkauman, kebencian, agama, taklid buta dan telah meresapi dengan fahaman kawaris atau takfiri. Dalam sitro pembangkang ini cuba menfitnah dan memperlekehkan Perdana Menteri yang ke-10, mengapi-apikan sentimen kononnya Perdana Menteri bermasalah dengan pihak istana. Tanpa mereka sedari mereka telah menfitnah pihak istana. Jadi sewajarnya laporan polis terus dibuat untuk mengheret mereka yang sudah berani menfitnah pihak istana untuk diambil tindakan. Fitnah semakin menggila kerana tiada tindakan tegas dilihat setakat ini. Apa cerita sebenarnya? Ia dalam majlis minum teh dengan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Program santai, very little protokol, boleh keluar masuk macam rumah terbuka hari raya. Semua dijemput, termasuklah mantan-mantan Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri 7, 8 dan 9. PMX hadir awal dan balik awal untuk menghadiri beberapa program lain termasuk Penggal di Klang. Selepas ini ada majlis rasmi, ya, seperti majlis jamuan negara pada 27 Januari di Mandarin Oriental, majlis keberangkatan pulang 30 Januari di Parlimen, dan majlis perlantikan pertabalan Yang di-Pertuan Agong Pak Haru pada 31 Januari. Zaman media sosial, apabila semua orang boleh menulis, maka fitnah berleluasa. Jadi jadilah insan yang berhati mulia. Sokong parti fitnah itu bukan perjuangan Islam. Tabayunlah wahai umat Melayu, kerana di akhir zaman ini orang yang berperawatakan alim adalah manusia yang paling ditakuti seperti hadis Nabi. Logiknya, takkanlah Aming Spring dijemput pihak istana, Perdana Menteri tidak dijemput, kata penulis, yaitu Norman Razwan, sahabat-sahabat semua. Jadi satu ulasan yang satu kenyataan yang begitu padu sekali. Kita boleh lihat bagaimana pihak pembangkang hari ini, cyber trooper, tentera cyber daripada pihak pembangkang akan menggunakan, memusingkan segala saja fakta demi untuk memburukkan membina persepsi kononnya ya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim punya masalah dengan pihak istana. Sekaligus sebenarnya seperti yang dinyatakan dalam kenyataan ini, mereka sudah menfitnah pihak istana. Kerana itu, bagi saya sendiri, saya setuju untuk pihak berkuasa mengambil tindakan segera kepada individu-individu yang menyebarkan berita palsu, membina persepsi, yang melaga-lagakan dan juga menfitnah seperti ini. Tidak boleh dimaafkan sama sekali dan juga harus diambil tindakan segera. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda, sahabat-sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton koinan. Dalam bahasa Belanda, tubuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Orang Indo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.